subjek kita adalah subjek melibatkan jurutera masyarakat atau lebih kita kenali sebagai engineering of society lah. Benda ni fairly speaking benda yang orang kata agak membosankan lah. Kan benda yang tak ada calculation benda yang kadang-kadang kita nak nak imagine pun susah. Pasal apa? Kita nak buat body language pun takut tak sampai kan. Kena pula lagi dalam keadaan online dan sebagainya. So Amirul dalam bahasa Amirul. Okay, so jadi apa yang saya nak, you all kena interrupt Kalau semua senyap, saya consider semua faham. Benda agak mudah, pasal benda yang very subjektif, kita lebih banyak daripada bercerita lah. We call that as a sharing knowledge lah. Saya lebih suka dalam keadaan macam tu daripada saya jadi a good reader. Saya baca slide tu line by line. The end of the day semua tidur lah. Kena pula waktu-waktu yang macam waktu sekarang ni kan. Lepas makan yang the best kali tidur lah kan. Itu kita tak tahu kan, di sebalik tabir semua boleh sampai baring sampai langit ketiga beberapa malam lah kan. So okay, the majority semua kenal saya ke? Ke nak kena introduce dulu? Tak kenal. Tak kenal? Tak kenal Alhamdulillah. Okay lah, saya introduce sikit lah kan. Kalau nak ikutkan saya start from the bottom Saya start daripada technician diploma in electrical electronics. So when we talk about electrical electronics ni, makna dia the best kali kerja di industri lah, di factory lah. Saya orang Selangor, siapa orang Selangor kat sini mungkin dia tahu kot. Teluk Pali Megarang, kat depan tu nama dia TCM Toshiba Capacitor Malaysia. Dia adalah kilang yang membuat komponen-komponen elektronik lah. Kebetulan TCM ni adalah Toshiba Capacitor Malaysia, maksudnya dia buat kapasitor lah. Dalam komponen elektronik dia ada macam, dia ada transistor, dia ada IC dan sebagainya. Dia adalah buat kapasitor. So as a electronics, 3 bulan, saya rasa 3 bulan lah agak sibuk even though we are as a technician. Sama macam you all, saya tak ada pengalaman dan semua kan. Belajar macam-macam lah, OR-gate, NOR-gate, binary system and so on. Tapi bila kerja agak different sikit lah yang mana lebih kepada application. So as a electronics, you all tahu electrical especially, kalau pasang terbalik, dia akan meletup. Kalau transformer, memang dia akan blast lah. Memang very dangerous. Tapi it's good, dia ada safety factor dia. Yang mana you tak boleh pasang terbalik. Dia tak boleh masuk dalam dia punya slot. Contohnya, telefon you tak boleh pasang terbalik. Baru ni je, yang siapa yang telefon yang latest, dia type C tu, memang okey lah, dia boleh pasang terbalik. Tapi yang dulu tu, type B tu, memang tak boleh pasang terbalik, you tak boleh masuk. And then you pergilah mana-mana plug point yang mana kedudukan earth, dia punya live and dia punya neutral, kedudukan yang sama. Di mana-mana you pergi. So jadi mana chances untuk benda tu tersilap ke apa, dia try to avoid lah. Tapi sibuknya 3 bulan tu, kerana kita tak dapat nak detect lagi. In case katakanlah benda tu sensor tak boleh nak detect ke, atau ada some dia punya komponen-komponen elektronik yang tak function. So kita tak tahu which one. Pasal dalam motherboard tu banyak dia punya komponen, banyak halus. So jadi kita pakai multi-tester. Multi-tester adalah meter yang akan mengukur arus, ampere, voltage, ohm and so on lah. So kat situ kita mula detect lah komponen mana yang patut nak di-replace, nak ditukar. Kalau motherboard kita tak takut. Dia suka ping tu kita tukar, just plug in aja, replace macam tu je. Apple to apple. But kalau ada certain komponen-komponen yang kecil lah macam transistor dan sebagainya. Tapi untuk bekerja tu dia tak perlulah nak kira function setiap komponen tu. Macam IC yang kalau tengok IC ni adalah benda yang panjang, yang warna hitam, yang banyak macam lipan. Dia banyak kaki tu. Belajar memang teruk, OR-gate, NOR-gate, binary system and so on. Tapi bila kerja kita baca je nombor siri tu. Then kita replace saja apple to apple. Then benda tu insyaAllah akan okey. So after 9 months benda tu dah jadi repeaters lah. Orang kata ala bisa tanggal biasa. So even though I pun dah tahu dah, kalau benda ni sensor ni tak boleh detect untuk nak check dia punya lapping, benda ni saya dah tahu dah IC mana yang rosak. Okay, IC mana yang kerap rosak. So kita dah tahu dah standby dah bukit dah. You orang nampak macam dia dah expert lah. Tengok ni dia tahu nak buat macam mana. So jadi they are not two challenge lah for us. Jadi saya tukar, saya berhijrah, saya join ZPC, Zila Plastic Center.
The factory tu dia are more in the mechanical part pasal dia jalan injection molding. So cuma rezeki tu because dia punya owner for the factory tu ZPC di section 16 tu dia adalah manager daripada tekstil plastik di section 15. So dia buka a new company, a new factory, buat a new machine 8 biji daripada Jepun. So dia takut orang beggarkan mesin tu buat benda yang tak betul dan sebagainya, tak ikut manual, tak ikut prosedur yang betul. So dia ambil all the supervisor yang technical background ni yang zero in mechanical. So salah seorang ni adalah saya lah. Because I'm as a electrical electronics. So kita ada 3 shift. So satu supervisor jaga satu shift. So dia hantar lah sebulan tu dia hantar kita training. 2 minggu untuk how to operate the machine. Dia ajar lah macam mana cara nak control the cooling, dia punya hydraulic system and so on. Lepas tu yang seminggu lagi ada QAQC, how we control the product punya quality, and then seminggu lagi under store lah, how you manage the storage. It's very important kerana kalau you simpan satu barang yang belah dalam sedangkan dia akan keluar dulu, maknanya dia bila nak keluarkan macam mana? You kena keluarkan barang yang kat depan dulu baru you boleh ambil dia kat dalam, betul tak? So benda tu dia a problem dari segi management. Even though semua anggap pakai forklift, pakai pilot dan sebagainya, tapi macam mana you nak susun the material tu, make sure bila ambil you tak perlu nak ponggah semua barang. Dia ada sistem dia lah. So it's a mechanical, alhamdulillah you boleh nampak by observation. Andai kata the system gear tu tak alignment, dia mesti lagi sama bunyi kotak, and then you need to align a bit again lah. Kalau you biarkan aja dia akan rosak. Macam bearing for example, before bearing tu pecah, dia mesti bagi you sound. Dengan izin Allah dia punya then you know bearing dah worn up ke, dah wear and tear and so on lah. Begitu dia bell, sebelum bell tu putus dia akan bagi satu fracture atau satu indicator yang mana ada headline crack and so on. Then you need to change. Better before dia fail. Kalau dah fail nanti dia akan anchor kepada dia punya elemen-elemen yang lain lah. So the challenge adalah you lah as a civil engineer. Kan? Kalau tengok tiang, you boleh tahu ke tiang tu dalam tu ada besi berapa batang? Even though you know tiang tu ada berapa batang besi dan tahu dia punya size, you pun tak boleh nak predict. Tiang dia agak patah tak? Kalau lah sekarang ni, saya cakap dengan you, saya kata okey, depan tiang rumah saya ni katakanlah crack. Saya akan tanya you, agak-agak patah tak tiang tu? Dia boleh answer tak? Secara spontan. Because when we talk about the cracking, they have a lot of type of the cracking. Dia ada headline crack, dia ada creep crack, dia ada shrinkage crack, dan macam-macam crack dia ada. So the civil are good challenge lah. So untuk challenge itu kita seronok enjoy. And then saya continue study dekat UTM, buat diploma in civil. So bermulalah dari situ saya as a civil punya disiplin lah. So after graduate diploma, saya join company Bridgecon. Dia buat ni Exora Apartment. Kalau UKL, dia tahulah dekat depan roundabout Kawasan, dia ada 8 biji Exora Apartment. Satu biji ada 12 tingkat. Termasuk 2 floor basement underground untuk parking. So kita ada 2 orang supervisor. Diploma level biasa dia akan bagi as a supervisor. 2 supervisor, seorang jaga 4 biji lah. It's good lah. Banyak learning lah kat situ pasal bangunan ni adalah benda yang remeh lah, because they have 150 items. So you are the communicate with all the other discipline. You dealing with the electrical, you dealing with the mechanical, you dealing with the architects, and so on. So kat situ, kat mana how good in your society of engineer tu, kat mana you developkan dia punya kata pertalian tadi tu. Tak apa, nanti kita bincangkan ni baru started kan. Aku cakap aja ni kan, besok tak ada orang dalam kelas lah. Okay, so daripada situ saya bergerak and then saya diadjustkan pergi ke KLCC, pasang dia punya jambatan tu untuk menghubungkan antara 2 tower. Tapi tak sempat. Baru nak pergi hari ni dapat pula arahan pergi ke Navy Base di Lumut lah, buat hotel lah, 5 star hingga ke 1 rank hingga ke 5 star. Benda tu agak remeh sikit lah, tapi it's good lah for the experience. Saya handle projek tu sampai handing over, sampai DLP, Defect Liability Period. After that ada orang melamar pula, kontraktor melamar, iaitu daripada Jasa Tra.
dia adalah joint venture dengan OHAB buat dam di Sungai Selangor. Dam challenge. Masa tu pula saya dah kahwin, ada anak seorang, saya terpaksa hantar lah isteri dengan anak kat kampung lah. Because working with them tak ada life. Kerana dia tak dapat tengok matahari. Keluar lepas subuh, matahari tak terbit lagi dekat 6 lebih kat pukul 7 tu. Lepas tu balik dah maghrib. So tak ada chance lah nak tengok matahari. So and then you know, as a contractors memang kita memang tak ada cuti lah. Memang hari-hari kerja lah, sampai Ahad pun kerja dan sebagainya. Dam problem dia satu je. You sampai tempat kerja dah penat, belum buat kerja lagi. These are difficult for the dam. Kerana you nak sampai ke tempat tu, you jumpa ladang kelapa sawit, ladang getah, kampung semua, baru you jumpa dam. And then dia memang panas terik lah. Padan jarak badan terkukuh lah. Because you do set clearing and so on lah. So saya sempat lah buat drop tower, spillway and standing basin to connection with all these big giant punya structures ni with the culvert lah, ada 13 biji. Kita connect sana lah. Besarnya culvert tu sebiji concrete truck boleh masuk lah. Very huge lah. You need to concrete the base first, the wall and the roof. And then dapatlah sebiji culvert. Then kita connect lah with the rubber stop and so on. Then sekali concrete pakai 3 crane macam tu lah. You need to control the temperature, make sure don't have a cool joint. Kalau cool joint you nak repair sakit kepala lah. Dan dam ini kalaulah dia roboh atau fail, the whole Kuala Selangor will flooded. So benda tu memang suspend lah sebenarnya lah buat kerja-kerja ni. The liability very high. Tapi it's good. Dia di dam tu boleh mengajar saya lah untuk saya jadi engineer lah. Because dia punya consultant, engineer dia 2 orang memang belagak gila lah. Action habis. Kita bagi dia Pajero, dia nak kereta cantik. Bagi kereta cantik, dia tak boleh masuk dam. Sampai Bukit Tega, dekat Rawang Bukit Tega tu, dia tak boleh masuk. So kita ambil lah dia. Bawa masuk dam, nanti petang kita hantar balik, memang jadi baru habis lah. Kan? Hari-hari hantar, dia pulang balik. Lambat cedokkan nasi, lambat cedokkan lauk, dia kata, Halim, berapa lama saya kena tunggu, dia cakap. Nampak tak? Dia kata, sini ke you layan saya? Saya engineer tau. You nampak tak? Berapa hebatnya you as engineer later on. Dia ada play saya macam tu je. So and then it's good. Satu hari tu lah dia kata, Halim, kita dah lama kat situ dah 3-4 bulan tu panas terik memang kan. Hitam ni tak payah cakap lah kan. Hitam kalau Indian tu lagi manis. Hitam kita hitam yang merah macam udang kena bakar ni. Dah lah kena bakar masa kat lumut kan dengan air masin. Yang ni kat dam bagi dahsyat lah. It's good. Dia cakap dengan saya, Halim, kalau nak buat inspection, make sure you bawa payung. Saya ingat dia bergurau. Sampai dekat inspection, dia tanya saya, ada mana payung? Saya kata, saya tak bawa. Dia tak nak turun. Kena patah balik ke set office, balik. Oi, memang saya pun memang, kita ni Sabah ni ada limitation dia lah. Tapi tak apalah apa nak buat kan. Dia consultant kan. Dia durian, saya timun kan. Saya langgar, saya teruk. Dia langgar saya lagi teruk. So, sampai kat tapak, saya pun payung dengan dia. Macam pengantin. Oi, itu saya cakap, kalau ambil telur letak kat dada, saya ingat telur tu akan jadi masak, separuh masak kot. Memang, tak tahu nak cakap macam mana punya tension lah. Dia dah jadi mendidih tau. Lepas tu saya cakap apa? Saya pun manusia, saya cakap dengan dia. Saya kata apa? Saya kata dia tak apalah. Satu hari nanti mungkin saya akan jadi engineer. Dia tahu tak apa dia cakap? Dengan kawan dia tau. Berhenti berjalan, dia tanya kawan dia, kau dengar tak apa Halim cakap? Saya kata apa? Dengar Halim kata jadi engineer. Dia tahu dia cakap apa dengan saya? Halim, you cermin you punya muka, dia kata. You punya muka tak layak kan jadi engineer, dia kata. Jangan bermimpi di siang hari, dia kata. You boleh jadi supervisor ni pun kira you dah bernasib baik dah, dia kata. Kalau you ada tempat saya macam mana? Tension tak? Tapi saya ingat kalau sekarang saya jumpa dia kat consultant, dia hidup lagi rasanya. Tak dengar lagi kabar-kabar dia dah meninggalkan dunia ni kan. Dia hidup lagi, saya ingat dia pun tak ada IR lagi. Tapi bagi saya, we are not to challenge. Bagi saya, dia are good. Give a positive lah. Kalau tidak, saya ingat saya pun sering dengan supervisor sekarang kan. So it's good. Based on the experience lah kan. After that, them dah almost 80% structure dah naik. And then I transfer to, ada lagi yang meminang pula, iaitu Autoways under PI, Translang International, buat Unit 10. University Unit 10 tu, phase 1. Jadi aku kontraktor kat situ lah. Tapi kat situ dah senang lah. Buat apartment 10 tingkat, buat lab agak, lab lah yang agak payah sikit lah. You know why? Even though they are satu tingkat, tapi between antara dua row
untuk lab tu dia ada water feature. Kita water feature dia tahu kan? Dia macam ada air terjun, ada shading dan sebagainya. Benda tu tak susah. Yang susah, they have a lot of the pipe under that water feature. Dia ada pipe chiller, pipe gas, pipe fiber optic, a lot of things lah. Yang mana you as a supervisor that time, you kena tahulah how to manage benda ni dengan, because every type of the cable ke, piping ke, water sanitary nya pipe ke, or under chiller ke whatever, they have a different subcon, different attitude and so on. So you kena smart lah, you main color lah, tanda which pipe yang paling lower sekali akan bergerak. And then baru yang kedua, ketiga. Dah sebelum tanam, sebelum tutup buat testing dulu, pastikan tak ada leakage, tak ada apa-apa, and tutup proper. And then panggil another subcon pula, masuk lagi. Yang kita bermula daripada yang dalam lah, hingga yang sampai yang ke atas. So you kena jaga lah, jangan sampai ada orang damage sampai and so on. Kat situ how the communication very important lah. Sebenarnya nak beratkan kat situ lah. After that, I fikir as a contractor, bila masa nak belajar ni nak jadi engineers. Then I join the consultants lah. Consultant sempat lah 10 years kat sana. So I buat lah part time degree, first batch in the UITM. Maksudnya tak ada season tampal lagi Itu season tampal kan, maksudnya kalau you gagal subjek tu, you ambil sekali lagi, dia replace dia punya kredit. Masa saya tak ada. So 35 orang, grade lebih kurang dalam 6 orang lah. Grade on time. Memang quite tough lah. Because lecturer yang nak mengajar semua tak suka kami. Because lecturer diarahkan, siapa yang mengajar siang kena mengajar malam. Itu bila orang dipaksa dia akan jadi macam tu lah. Jadi dingin sikit lah. Quite tough. And then tahun 2000 as a part-time lecturer, 2000 sampai 2009 as a part-time lecturer mengajar structures di untuk architect students, dia ada syllabus structure tu 2000 to 2009. Bila ITM convert kepada universiti, dia kata tenaga mengajar mesti ada master. Masa that time saya jadi RE di Smart School Cyberjaya. So saya buat my master as a part time juga, tapi register for the full time because dia conduct all the class pada waktu malam. So alhamdulillah lah dapat grade lah setahun. So dia sepatutnya setahun setengah. So alhamdulillah dapat setahun, 2 semester 45 orang kalau tak salah saya. Kita grade 3 orang. Seorang Chinese, seorang lagi daripada Filipina. Because master dia pass point 3 point. By course, senang. Gagal aja satu saja terus buang. Sebab itu dia cepat susut tu. Okay, and then di consultant banyaklah kita jadi as a design engineer. Jadi sebelum tu masa-masa diploma kita jadilah assistant engineer kan. Tolong engineer buat design. After that then you get the degrees jadi design engineer. And dia sempat jadi RE di 3 site di American Gemas, Skudai, American Gemas, di Bakti, Bandar Amal Suwaya Tenaga Isteri Menteri, and then di yang saya cakap Cyberjaya lah, Smart School Cyberjaya dia RE itu. Okay, after that saya continue buat my PhD also part time dekat UTP University Teknologi Petronas. So after 4 years tak grade lagi, duduk pening kepala, and then we join Felda Engineering downgrade to the project engineers. Tapi itulah dia naik kepada project engineers, and then nak naik kepada that project managers. Bila nak naik kepada manager tu, dia kata dia punya syarat mesti kena ada IR. So I buat my IR, alhamdulillah dapat masa tu 2004 or 2003 dapat dapat IR, and then proceed lah as a manager. So sibuk lah as a manager, lagi dah sibuk, terbang sana terbang sini, tansi semua turun dan semua, you kena pergi dulu, kena pergi Sabah. Memang hancur lah I punya PhD. So untuk nak commit juga pasal sayang dah hampir 6 tahun. So I join the UiTM, convert full-time lecture, full-time engineer, part-time lecture kepada full-time lecture, part-time engineer. So ITM offer for the senior lecturers. Alhamdulillah setahun dapatlah my PhD. So 6 tahun di UiTM, UiTM Shah Alam. After that berhijrah ke UTSM. Dia offer for the Profesor Madya. UTSM kira tahun ni dah hampir ke 6 tahun lebih, hampir ke 7 tahun lah. Tapi yang solid dia 6 tahun lah. Tapi masih lagi lah as a full-time engineer, full-time lecturer, part-time engineer. Itu sedikit lah pasal ada yang di kalangan majoriti tak kenal kan. So dah cerita, saya harap dia dah kenal kot
Nak cerita semua tak boleh lah. 3 hari 3 malam pun tak habis. Betul tak kan? Experience saya tak banyak. Lebih kurang dalam 20 tahun yang fully di industri lah. Kalau nak ikut pada umur, lebih pada tu kot So, ada apa-apa nak tanya setakat ini? Kita tak boleh round table tanya orang seorang-seorang. Tanya orang seorang 2 hari kita punya kelas hanya tanya saya kenal je. Kan? So, ada apa-apa nak tanya? Okay. So, for me, saya suka sharing. Saya suka sharing. So, kerana bagi saya itulah sama akhirat. Sebenarnya saya datang ke industri hanya saya nak komitkan saya punya PhD je. After that, saya nak pergi balik industri. Industri enjoy. You dilayan macam raja. Kan? Tapi bila fikir balik, kalau saya pergi industri, saya dalam setahun mungkin saya dapat 2 bangunan for example. Tapi kalau saya jadi lecturer, satu kelas ada 30 orang, boleh dapat 30 bangunan. Contohnya. Pasal apa? Apa yang you bagi, ilmu yang dimanfaatkan. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Kan? Bila you apply, itulah sama akhirat you. Sebenarnya you as a civil engineer, you beruntung Saya cakap dengan you friendly fikir, bukan nak bodek nak beritahu betul. Bukan because I am a civil engineer, no. You are beruntung. Biasa you buat jalan very simple jalan je katakanlah. You buat alignment dia dengan channel dia, scrap dia dan sebagainya. Tapi selagi orang lalu jalan tu, you dapat pahala. You tak nak. Walaupun katalah jalan tu rosak betul, tapi orang tak tukar jalan. Orang tak akan buat rumah atas jalan. Kalau jalan ni dah rosak, tak nak kita buat rumah atas jalan. Orang tak buat. Orang akan replace back kan. Buat balik, reprimit balik dan sebagainya, touch up and so on. But the alignment tu adalah come from you. So, you tak nak ke? Itu saya cerita jalan Belum cerita lagi, you design pipe air You design pipe air, you belajar hidrolik, belajar hidrologi, you design dia pipe air, pressure bagus, naik ke tangki, you bayangkanlah satu apartment tu ada 20 tingkat, kan? Katalah 10 tingkat pun jadilah, 10 tingkat, lepas tu satu tingkat tu ada berapa unit. Kata ada 10 unit, dah berapa unit dah ada. Lepas tu satu rumah ada berapa orang pula. Kalau diguna air tu, macam mana? Pahala tu, ya Allah, Allah saya itu belum lagi yang guna air tu, dia minum ataupun dia masak nasi, dia adalah cikgu tadika. Dia ajar pula pada tadika tu ABC. Kerana dia pandai ABC, dia jadi engineer. Kenapa tak dia punya kesambungan macam mana? You dah pension jadi orang pun, dia akan continuous, insyaAllah. So I rasa you to be enjoy lah as a civil engineer. Kan, you pun dah tahu apa itu yang dikatakan engineer, iaitu engineer yang dikatakan bahasa Latin kan, itu dia IR kan, engineer. So dia are problem solving, orang yang menyelesaikan masalah. So bila you selesaikan masalah orang, you hilangkan beban tu, Allah akan hilangkan beban you. Jadi untunglah, beruntung sangatlah. Okay, ini tak mula lagi ni baru muka 5 je ni kan. Kalau orang kata kalau start kereta belum masuk gear lagi baru nak check dia punya wiper, nak check dia punya signal function atau tidak. So okay, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Jangan stress sangat jangan formal sangat. Relax enjoy. Ni bukan tengah jawab exam pun. You nak sampai nak perah fikiran apa semua kan. So anything you want to know. Kalau tak ada apa-apa, saya nak terus kepada kita punya hakiki kan. So ada apa-apa? Tak ada? Tak ada, Doktor. Okay, saya rasa jelas. Okey, adakah di kalangan kita kat sini semua ada yang tak boleh berbahasa Melayu ke? Ada tak? Atau ada foreign student ke? Kalau kita cakap macam-macam, rupanya dia foreign student, dia tak faham. Alamak, kesian kat dia. Tak nyaya dia. Pasal saya tengok satu longgokan orang Melayu kat situ, tiba-tiba dia cakap Inggeris, rasa macam pelik lah kan. Saya tengok kat sini banyak band and benti. Memanglah ada anak lelaki, ada yang macam ni juga. Tapi majoriti tu kan. Rasa satu himpunan band dan benti tu tiba-tiba cakap pula bahasa Inggeris kan. Dia jadi lain lah. Tu tak cerita lagi yang pitching lagi kan. So okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada Kalau okay saya nak teruskan. Teruskan Doktor. So kita bermula dengan RPP dulu supaya kita tahu apa sebenarnya kita punya syllabus ni. Saya buka RPP. You nak habis awal ke hari ni? Pasal permulaan kan? Sekejap saya buka. Okay, folder ni. Saya buka dengan RPP. Sekejap
Oh, sorry. Dia tertukar ni. Sekejap, dia tertukar ikon. Saya kena tukarkan balik dia kepada ni. Okey. Okey, saya sharekan kat you. Sekejap window buat sharing. Mak, sharing dia tak keluar lah. Dia masuk under ni. Saya tidak cancel. Saya cuba pakai entire on screen lah, senang entire on screen. Kalau saya entire on screen share. Sekejap tak boleh. Sekejap tu. Okay. Change. Saya kena tukar kepada PDF. Saya tak tahu asal dia ni. Okay, apply all. Okay, then baru kita boleh bergerak. Sekejap sahaja. Alright. So I share the screen. Okay. Okay, nampak tak? Cukup besar ke nak besar lagi? Nak besar lagi ke? Boleh? Nampak. Boleh. You tengok You dengar betul-betul Okey, benda ni sebenarnya saya dah masukkan dekat dalam author you boleh tengok. Cuma saya nak jelaskan aja lah Pertama, course semua dah maklum, dia biar engineering and society. Dia melibatkan user dan masyarakat. So kita akan sepanjang semester ni akan bercerita lah. We are as engineers, apa kita punya contribution? Apa kita dengan masyarakat, itu je sebenarnya cerita dia. Apa yang you buat sebenarnya, you pun dah maklum sebenarnya Saya tak cerita pun sebenarnya dah faham dah. Engineer orang yang menyelesaikan masalah. So mestilah masalah-masalah masyarakat kan. Itu contoh. And then course code semua make sure betul BFC 32202. And then kalau tengok sinopsis dia ada menceritakan yang mana dia menceritakan tentang dia ni bila kita cerita tentang untuk contribution for the society for the masyarakat tu, dia akan melibatkanlah tentang rules tentang safety yang mana dia akan lebih kepada solving problems Maksudnya macam mana nak menyelesaikan masalah atau benda yang tak ada masalah, kita lebih mempermudahkan lagi. For concurrent current to current. Kerana kita nak upgrade kan Islam wajar kan. Dia kata apa? Hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Okay, clear tak? Benda tu So there have a link. Kalau you tengok baca sendiri ada dekat tadi I tak nak to be a good reader baca to you untuk you line by line Saya harap you boleh baca sendiri dengan cara pemahaman you tu. Cuma saya nak nekankan bahawa kita punya soalan ni adalah lebih menceritakan apa sebenarnya kandung kita. Kita punya skop adalah lebih kepada engineering profession professionalism engineering. Dia melibatkan macam mana pula kalau research, macam mana pula apa contribute research kepada masyarakat. Adakah research itu melibatkan hanya sekadar research saja. Contoh macam you you will grade for your degree mesti ada PSM for example. PSM adalah part of the research Dia lebih kepada pengenalan kepada research. Boleh And then ini adalah lecturer yang mengajar. Okey, cuma tertinggal satu Dr. Nur Azlin tertinggal kat sini. So makna the coordinator dia Mustafa Kamal. Lepas tu Ezri share dengan Raha, Raha.
Sambung satu kelas, and then saya ada 2 kelas lah, 8 dan 9. Okay, kredit semua dah tahu, dia have 2 kredit, sebab itu kita berjumpa seminggu 2 jam. Itu sekali lah kita buat kan. Lebih baik kan daripada sekali jumpa sejam, 1 minggu jumpa 2 kali, memang you bosan lah. Kena sabar banyak lah. Okay, and then bila kita bergerak ni, kita bergerak dengan CLO lah iaitu cost learning outcome. Kerana setiap syllabus yang kita buat, kita mesti ada hala tuju kita lah. Kita punya learning outcome, kita target kita nak apa? Kita nak pertama kita akan differentiatekan rule suatu engineer itu kepada organisasi profesion dan sebagainya dalam sektor supaya lebih jelas. Engineer ni apa sebenarnya? Function ni apa? Contohnya dia macam mana? Dia punya rules dia. And then CLO, dia lebih kepada PLO1. Kalau dia tengok PLO1 ni, sebenarnya dia punya mapping dia under EAC ni, PLO1 adalah lebih kepada knowledge. Dia adalah engineering knowledge. So sebab itulah banyaklah yang banyak menceritakan tentang the engineer punya responsibility, engineers punya credibility kat situ dalam CO1 ni. And then kita bergerak dengan CO2 tentang dia punya contribution, engineer contribution semua. Dia akan lebih kepada PLO 11. Kalau PLO 11 ni, dia lebih kepada project management and finance lah. How they manage benda tu. And then last kali kalau tengok CO3, dia adalah PO6. PO6 adalah engineering society. Dia are more in the psychomotor lah kalau kita tengok. Yang mana nampak, dia are issue involving engineers. Isu involving engineer maksudnya dalam kita punya syllabus kita ni, kita akan lebih cerita macam saya cakap tadi lah. Kita akan banyak cerita tentang mungkin melibatkan sedikit cases ke supaya ianya lebih nampak apa sebenarnya dia scenario tu dengan etik, personalism dia, sustainability dia dengan global dia dan sebagainya. Boleh jelas So ini matlamat dia. PLO adalah program learning outcome iaitu apa yang didapat oleh pelajar setelah melalui kursus ini atau subjek ini. Okey, CLO kita punya outcome lah. Apa yang kita nak bagi kepada pelajar supaya dia boleh dapat PLO dia bila dah habis subjek ni. Clear tak? Saya rasa benda ni setiap kali every semester, setiap kali new subject, dia mesti akan explain benda ni kan. So saya tak naklah panjang lebar lagi kan. So ini adalah dia punya mapping. Setiap CLO dan PLO mesti ada assessment pasal kita tahu bahawa macam mana pelibatan pelajar terhadap CLO dengan PLO tadi tu. Kalau kita tengok teaching method, kita ada lecture and tutorial ni lebih kepada kita discuss little bit je lah. Pasal benda ni tidak melibatkan calculation. Sebab itu tutorial lebih kepada kita sharing session aja. So assessment untuk knowledge memang kita ada quizzes. Quizzes ni adalah, saya rasa you tahu kot, yang ABC dia secara online. Yang biasanya pengalaman saya yang kalau kami buat, kita akan tukarkan dia punya jawapan lah. Contohnya student A menjawab soalan nombor 1, student B soalan yang sama nombor 1 tu duduk di nombor 4 macam tu. Dia kedudukan dia je berbeza. Saya cuba nak tukar juga jawapan juga. Mungkin jawapan tu duduk di A, ni jawapan di B. Kita rasa kesian pula kat pelajar. So jawapan tu mungkin dikekalkan lah. Cuma yang susah untuk pelajar adalah kita buat time. Dia ada masa dia. So contohnya satu soalan katakanlah you kena answer 30 second. Kalau you cepat, you next. Benda tu tak ada bonus pun, sama je. Tapi kalau you lambat, lebih daripada katakanlah kita dah set 30 second, lebih daripada 30 second, you tak jawab, dia terus skip kepada soalan nombor 2. Makna kita consider soalan pertama tu dia tak jawab kosong lah, dia tak boleh balik balik. Itu keburukan quizzes lah. So kita biasanya test lah kita buat quizzes lah. Dan ada yang quiz betul lah. Quiz ni macam dalam kelas lah. Biasa kalau kelas saya suka kita bagi tahu awal kot at least kita boleh lah bantu-bantu belajar kan. Kalau nak bantu lagi mungkin kita boleh tanya pelajar kan. Sebenarnya you nak quiz ni, you nak chapter mana kan untuk saya tanya quiz. So kalau you tak faham lagi saya tak tahu lah. Okay, and then we have an assignment.
Final exam setakat ni kita tak ada. Untuk subjek ni kita tak ada final exam. Ini adalah method how we assess for the knowledge Tapi untuk yang melibatkan group discussion and assignment, kita ada project dan mana ada melibatkan presentations benda tu. Boleh Ini adalah transfer skill dia lah tentang attitude, value, social skill, communication and so on. Okay, ini adalah syllabus yang cover. Kalau kita tengok setiap chapter dia cover 2 minggu lah. Minggu pertama dan minggu kedua. Ini dia target lah letak quiz 1 lah dekat minggu pertama dan kedua. Sebab benda ni agak mudah kan untuk memudahkan pelajar lah. And then chapter 2 mungkin ada test. Test untuk test 1 untuk chapter 2. And then kita bergerak lagi untuk test 2 kita ada cover untuk bila dah sampai ke chapter 4. Boleh insyaAllah kita tahu sekejap saya bagi you mapping dia lah. Bila kita target nak buat test, bila target nak buat assignment and so on. Boleh Tapi yang paling penting inilah, pelajar semua nak tahu yang inilah. How we break down the marks. Assignment carry 10 mark. Assignment ni adalah individual assignment. Pelajar kena buat secara individual lah, sendiri. 10 markah. And then they have 2 test. Test 1 dalam week 4 ke week 5 tu 10. Test 2 10. Yang test 1, test 2 ni setakat ni yang saya nampak kita akan bagi yang cakap quizzes tu lah. Yang kita melibatkan yang online tu Yang saya cakap tadi dia time, dia objektif and so on. Project melibatkan projek. Apa lagi saya akan beri salah satu ni semua. Hari ni kita bagi semua. Nanti you fikir lah. And then last kali quiz ni kita buat dalam kelas kot kita ambil masa sikit, dah you tulis and then you hantar. Sekejap aja quiz, mesti soalan-soalan yang pendek pendek dan mudah bagi yang tahu lah, payah bagi yang tak tahu lah. So kalau you tengok semua carry weightage adalah 10. So bila kita ada assignment, 2 test plus with the quiz, kita ada 4. Kat situ dah jadi 40 lah. So the total mark with the project 60% ni adalah project. So sebenarnya you mudah lah untuk nak score. Sebenarnya susah nak fail. Tak tahulah sejarah saya tak ada lagi student fail society ni. Tapi tak tahulah semesta ni kan. Dia kan cakap mesti tak fail kan, tak boleh pula. Sebenarnya saya tak ada kota dalam ramai-ramai 55 ni 30% dapat B, yang ni dapat C, yang baik. No. Kalau you semua adalah reserve for A lah kan. Jangan susah hati. Kita takkan nyaya you atau memanipulate and so on. Boleh Dan soalan yang is a beautiful soalan adalah more in the open-ended soalan lah. Mana you faham, you tahu how to answer lah. Okay, and then ini adalah reference lah. Kalau you rasa nota yang kami bagi tu tak cukup, tengoklah ada lagi lah. Dia sampai 5 je melibatkan buku, and then satu ni online ni lah. Saya tengok. Okay, and then kedatangan memang kita nak 80% lah. Okay, ni yang macam cakap tadi kan, Mustafa ni adalah the coordinator lah untuk subjek ni. Okay, itu saja untuk RPP. Siapa tak faham? Or any questions? Senang je. Kita bergerak satu, you faham semua, baru kita bergerak lagi satu. Pasal these are very important. Semua orang mesti faham RPP. Jadi dia tahu hala tuju dia. Ibarat you are nakhoda yang akan menggerakkan kapal ni. Pastikan jangan salah bearing, jangan tersasar. Kapal dia tahu kan, kalau tersilap nak pusing bukan macam kereta boleh buat sekali Newton, ni buat Newton susah kalau dah tersalah arah. So make sure. So any questions? Jelas tak? Ke atau saya terlalu laju? Doktor, saya nak tanya. Okay. Adila nak tanya apa Adila? Untuk yang projek tu kan doktor tadi kata ada grouping, betul? Ya, betul, ada grouping. Nanti doktor tetapkan ke? Okay, tak apa. Sekejap lagi bila kita faham benda ni, baru saya keluarkan satu. Okay, apa yang dikatakan assignment? Apa dia punya assignment instruction? Macam mana cara nak buat? Macam mana nak bagi markah? Semua saya detail, tak ada benda rahsia, dia hati.
Projek pun dia akan beritahu berapa orang satu kumpulan, cara pemilihan macam mana. Adakah pilihan antara suka sama suka atau saya pilih, kalau saya pilih saya senang, saya ikut nombor attendance je. 1 sampai 6 grup 1, 7 sampai 12 grup 2. Mungkin ada kekangan di kalangan you pula, mungkin you perlukan komitmen bersama, satu kawasan, bukan kata satu taman lah, at least mungkin satu bandar ke atau satu kampung ke, supaya bila you nak buat projek tu mudah. Macam tu. Kita ada kata pertimbangan tu. Tapi kalau semua setuju, kami nak challenge. Kalau nak challenge, saya yang pilih. Supaya you tak kenal pun secara orang kata karetnya di kalangan members tadi tu, it's a good for you in term of the communication, in term of the sharing and so on. Sebenarnya baguslah cara macam tu. Saya tak kisah apa-apa. Pisau dan timun saya bagi kat you. Pandai-pandai lah you nak potong macam mana. Kalau you rasa nak kerat jari pun tak ada salah. Boleh Adilah macam tu? Jelas tak? Boleh tak ada. Okey. So ada siapa lagi nak tanya tentang RPP? Adilah, maksudnya saya park dulu sekejap dekat projek ni kan kita cerita lagi detail. Yang ni tak baca dia punya project instruction, dia pun tak dapat nak gambarkan. Sebenarnya projek nak buat apa ni sebenarnya ni? Nak buat rumah ke, nak buat jambatan ke, nak buat nak buat jalan ke. Untuk. So okey, ada apa lagi nak tanya? Sebelum saya nak tukar kepada, saya akan bergerak dulu kepada assignment. Macam quiz pun very straightforward. Saya tak payah terangkan, saya dah kata quiz are more in the objective. Iaitu quiz yang test 1, test 2 lah. Yang bentuk quiz dia bagi. Bentuk macam bentuk ABC. Sistem tu namanya quizzes lah. Kalau you type Google quizzes, dia boleh tahulah dia punya orang kata dia punya software dia kan. Benda tu senang kita nak generate benda tu. Yang quiz betul tu quiz yang biasa tu lah. Yang itu biasa saya suka bagi dalam bentuk essay. Bagi satu soalan pun cukup lah. Student akan elaborate benda tu ikut apa yang dia punya faham. Jadi tak seorang pun akan dapat kosong. Semua orang boleh tulis. Selagi dia tulis lah. Kalau dia tulis soalan aja, kosong lah. Bukan kata janji dia tulis dapat markah kan. Itu pun tak tahulah, kalau dia tulis soalan pun mungkin bagi setengah kot. Pasal effort dia nak menulis. Boleh macam tu. So okey, ada apa lagi nak tanya tentang RPP? Boleh, jelas? Jelas. Okey. Saya, you kata okey, senang. Saya akan buat satu langkah baik untuk you. Don't worry, be happy. So sekarang ni saya suka bergerak dulu dengan assignment. Okay, assignment ni sebenarnya dia ada pertalian dengan talk. Yang mana kita akan ada talk pada 14 hari bulan. Okey, saya tunjukkan dulu sikit lah dia punya outline untuk talk tu. Okey. Saya sharing dulu Okey. Okay, saya rasa saya pun dah masukkan dalam author kan. Okey ni, talk ni, become a goal oriented engineer. Kita bagi seorang professional engineer akan bagi talk lah untuk benda ni. Semua pelajar dikendaki hadir untuk talk ini. Yang mana siapa yang hadir, dia akan dapat sijil lah. Sijil itu adalah pengesahan dia punya, kita panggil dia punya kedatangan. Okay. Talk ini adalah related dengan assignment. So makna dia, assignment yang you buat akan berlandaskan kepada talk ini. Sehingga kan kalau tengok nanti kan saya tunjuk, ada satu markah, dia markah assignment 10, betul tak? Markah kan tadi assignment satu je, 10. Jadi dalam 10 tu ada 1/10 adalah hanya attendance sahaja. Jadi bagi mereka yang tidak boleh hadir kerana uzur syar'i, contohnya dia tak boleh hadir, pertama berlakunya pertempuran kelas pada 14 hari bulan tersebut. Pasal dia one day je talk ni kan. Okay. So pertembungan kelas ataupun dia tiba-tiba dia demam pula.
Masa demam ni kita tak boleh nak baca, kita tak boleh kata oh saya boleh, pasti okey. Kan kadang-kadang dia lagi 10 minit nak mula pun dia boleh demam juga kan. So sakit, benda-benda yang manageable lah yang kita boleh terima, barulah pelajar ini layak untuk mendapat satu markah tadi untuk kedatangan. Kalau pelajar gagal yang macam demam, biasa kita tunjukkanlah dia punya apa medical certificate dia kan, MC. Bagi yang bertemu kelas, kena show lah dalam show kedatangan. Kadang-kadang ada pelajar memang dia tak boleh datang talk kerana dia ada kelas bertembung. Masalah dia, kelas pun dia tak datang. Janganlah talk tak datang, kelas pun tak datang. Orang talk kata, oh mungkin dia tak datang pasal ada kelas. Orang kelas pula kata, lecture kat kelas kata, oh dia tak datang kelas because dia ada talk. Nampak tak? Orang win-win situation, dia jadi loss-loss situation. Kan? Yang ini dia tak layak lah untuk nak dapat markah satu tu. Satu berharga satu markah. So jadi ni 1/100 tau. Maksudnya memang solid satu. Bukan kata ada pecahan lagi tak. So jadi bagi mereka yang memang betul-betul uzur syar'i, dia kena provekan and then okay. Bila dia tak datang pula, macam mana pula dia nak jawab? Macam mana dia nak buat assignment? Dia akan dapatkan rakaman benda tu. Masuk melalui FB, FCAT ke semua ke, dia akan ambil dari situ, dia dengar untuk dia buat assignment. So makna tidak ada pelajar seorang pun yang mengambil kursus social engineer ini mengatakan bahawa saya tak boleh buat assignment kerana saya tak tahu talk tu mesti cerita tentang apa. Jelas tak tentang talk ni? Jelas. Okey, jelas Bila dah jelas tentang talk ini, maka saya tunjuklah tentang assignment punya punya instruction. Okey. Nama instruction. Okey. Saya sharekan. Okey, nampak? Ke nak saya besarkan lagi tulisan dia? Nak besarkan lagi? Okey, nampak mana saya tak perlu besarkan lah Okey. Kalau you tengok kat sini, assignment instruction dia nampak bracket individu. Besar ni kita bracket kan. Jangan kata oh saya ingat kawan A dah buat, saya tak payah buat. Dia tak ada grouping Okey. So kat sini dia dah bagi tahu talk about peranan BM di mata pelajar, pesyarah, jurutera dan masyarakat will be conduct on the 14th at the 10 AM sampai 12 tengah hari dekat Zoom. Okay. So instruction dia pertama nampak attendance is a compulsory for all the students. Okay. Kalau bahasa Melayu ni diwajibkan. Wajib kalau bahasa Arab ni kata kalau tak buat berdosa kot kan. Sunat dia boleh buat boleh tak buat kan. Okay. So nampak no mark will given by student who have failed to attend. Bagi student yang tak hadir, tak ada mark untuk markah kedatangan lah. Dan tak ada markah untuk assignment lah pasal dia tak datang kan. Tapi saya kata apa? Dia boleh counter back with the yang tengok video tadi tu jangan susah hati. So assignment ni bagi kata on the topic presentation for the professional talk session. And then individual assignment semua dah maklum. And then dia punya content dia kita nak 500 ke 600 word. Okay. In English. This is very important lah. Tapi tak apa lah. Sekarang banyak ada translator kan. Dah hati lah. Okay. And then apakah kandungan dalam assignment tu? Apa content dia? Pertama kali apa benefit from the talk? Apa yang kita dapat daripada talk tadi tu? Okay. And then what is a BEAM? BEAM tahu kan? Board of Engineer Malaysia Okay, and then background dia lah. Ini biasa you boleh dapat lah daripada talk tu What are the function of the role of BEAM? BEAM punya function for the student lecture dan sebagainya. How ini lebih kepada you punya suggestion lah untuk nak improvekan benda tu. Okay. So the report kita nak report yang comprehensive serta infografik. Infografik itu kan dia macam ada chart ada you boleh nampak lah kadang-kadang satu benda tu lebih senang kita translate dia dalam bentuk gambar kan atau dalam bentuk chart.
Sebab itu kalau you tengok all the drawing yang kita buat, bangunan apa semua, kita dalam bentuk plan. Kita tak bagi ayat. Boleh tak kita bagi ayat? Boleh kan kita kata okey kolom dekat di hujung belah kanan, saiz dia ni besi dia berapa batang, itu bentuk karangan macam tu. Boleh kan? Tapi macam-macam prediction akan berlaku, macam-macam perception akan berlaku. So salah faham, salah sangka, tersalah pandang, tersalah tengok sebagainya berlaku. Jadi we go for the plan, memang kita letak grade line, kita lukiskan dia punya diagram dan sebagainya, benda lebih firm lah, lebih rigid. Boleh So ini e-certificate ni apabila you attend lah masa that time tu. Okay, yang paling penting adalah bila sebenarnya untuk nak submit dia. Iaitu pada 28 hari bulan 10 hari Khamis sebelum pukul 5. Itu lebih kurang dalam minggu ketiga. Okay, so markah ada 10 markah. Saya cakap tadi, 4 markah dia berat kepada technical skill, 2 markah generic skill kan yang melibatkan efektif, 2 markah melibatkan psikomotor, nampak attendance 1 markah. Ni saya cakap ni. And then criteria for the submission 1 markah. Okay. So macam mana saya nak dapat 4 markah full, 2 markah penuh, 2 markah penuh ni? Dengan ini you kena tengok dia punya rubrik. Okay, saya bagi you rubrik pula. Punya hati, kita tak ada rahsia. Tak ada tiba-tiba je you dapat A, yang kawan ni dapat B. No. If you are reserved for A, you will be A, insyaAllah. Ini yang kita panggil rubrik. Kalau you tengok, nampak tak? Jelas tak ni? Okey, dan setiap markah dia ada weightage dia. Nampak tak weightage dia kat sini? Okey, contohnya yang melibatkan tentang assessment tool, summary report. Okey. Sorry? Oh, okey. Sekarang nampak tak? Oh, tak nampak. Oh, saya tak share. Subhanallah. Saya bagi tahu. Betul lah. Kalau dia senyap aja, selamat. Ingat you kasyaf hebat kan, boleh nampak. Okey, sekarang nampak tak? Okey. So, kalau kecil, inilah dia. Okey, saya besarkanlah supaya senang semua orang boleh baca lah. Kita tengok kita ada 10 markah. That's why kalau you tengok semua weightage ni, you tengok 0.8, ni 5. Kalau 0.8, kalau you dapat 5 kali dengan 0.8, kat sini adalah 4, betul tak? Macam tu. Sama juga, kalau sini 5, 4, makna you dapat 2 lah, baru dapat 6. Kalau sini you dapat 5 juga, kali dengan 4, 2. You dapat 8, macam tu. Dia ni 1 markah. Ni pun 1 markah, cukuplah 10. So jadi you fulfill that mark based on this punya requirement lah. Iaitu assessment tool summary report. Benda ni balik-balik kepada yang tadi saya cakap tu lah kan. Yang dia melibatkan 4 markah tadi tu. Saya cerita tadi kan. So ini rubrik. Kalau you rasa you nak 1 saja, iaitu supaya 1 kali dengan 0.4, dia akan jadi 0.4 lah. Iaitu student are able to organize the presentation flow step by the reference. That's it. Tapi kalau you boleh kreatifkan presentation tu with the creative software or tool or whatever, and then you dapat 5, saya letak 5 kat sini, okay, dekat core given ni 5, and then you dapat markah penuh lah, 5 kali 0.4, you akan dapat 5 kali 4, 20 kan, 2 markah. Nampak tak kat situ? Boleh tak? Clear tak? Yang besar, yang atas ni lah, ini, assessment of the tool summary report ni. So kalau you boleh summarize all the program tu based on the answer the questions on with the reference, and then you alayat dapat 5 kali dengan 0.8, maknanya kat sini saja you dah dapat 4 markah. Boleh faham tak macam mana cara pengisian markah yang kita bagi? Business hati, markah ni saya yang isi. Tapi kalau you tahu the way how the markah tu di put in, markah tu diambil kira, lagi memudahkan lah untuk nampak ke mana cara you get the high marks. Boleh? Clear tak? Benda tu samalah untuk yang seterusnya dari segi summary report, dari segi student punya performance and so on. Yang student punya attendance ni memang kita nak lah.
yang saya cakap satu markah ni. Yang dia datang aja dia mesti dah dapat 5 dah ni. Sebab itu kita tak ada access dia 1 to 2. Sama ada kosong atau 1. Tu dapat markah full mark. Sama juga yang ini. Kalau siapa yang hantar sebelum at least before 23rd 11.10 before pukul 5 dia layak untuk dapat 1 markah. Maknanya 2 ni you dapat markah free je. Ini kalau dia tak faham dia tak tahu lah. Tak tahu macam nak tolong lah. Boleh? Jelas? Doktor, tadi yang show hantar sebelum 28. Show dia yang itu sebelum 28. Jadi makna dia saya akan tukar lah. Saya akan tukar date ni. Ini masa kita asal kita target nak letak 23. Benda ni should be tally dengan yang tadi lah. Pada instruction tadi tu. Okay. Thank you, Doktor. Sorry yang ni patut ni kena tukar lah. Okay. Oleh kerana benda ni dalam bentuk PDF, so saya tak tukar. Saya bagi sebiji whatever tu. Tapi sebenarnya untuk make it fair to the students, the date should be similar whatever the date yang kita bagilah. Kejap lagi saya akan bagi dia punya planning program supaya boleh nampak. Benda ni semua saya akan bagilah. Mungkin saya blast dekat WhatsApp group ke dan sebagainya supaya tak ada orang kata tak boleh nak bakar order dan sebagainya. Dah terus boleh be in dekat dalam telefon. Okay, boleh tak dari segi assessment ni jelas tak? Untuk supaya you tahu macam mana the way you can get the mark. Okay, so please. Doktor, nak tanya, tadi kan doktor kata kalau tak attend event tu dapat tengok video kan? Betul. Kalau attend dapat video juga tak? Boleh tengok juga video. Attend pun tengoklah video. Dia video ni kita akan letakkan di satu tempat yang semua student boleh access. Jadi tak adalah kita pun tak adalah kata kita control, okey yang tak datang ni okey ambil video ni. Kadang-kadang orang yang datang pun perlu ke tengok video. Kadang-kadang masa sekali dengar tu dia tak menjadi, dia nak kena 5 kali dengar kan. Sampai nak termuntah baru boleh faham. Dia pun boleh jadi begitu. Dan dia boleh jadi juga sampai muntah pun dia tak faham juga boleh jadi kan begitu. So biasanya memang kita, yang saya faham nanti mungkin saya akan cakap dengan coordinator, make sure lah kita letak satu tempat yang student semua boleh access lah. Mungkin kita boleh masuk dalam hotel ke atau kita masuk dalam satu platform yang student boleh pergi dan dengar benda tu. Boleh macam tu. Jelas tak? Okay, thank you doktor. Okay, welcome insyaAllah. So okay, ada apa lagi nak tanya? Doktor, okay. talk tu 14 bulan 10 ni Ya, betul. 14 bulan 10 ni. Masa dia pukul 10 sampai 12 kan? Ya, betul. Saya punya kelas lah doktor? Betul. 2 kelas? Tahu. Ada pasal kelas kita pada hari ini adalah hari Selasa. Ada yang lecturer dah ada kelas society dah. Ahad dan hari Isnin. Diorang dah maklumkan dah. Ada yang pelajar ni. So tak tahu macam mana diorang communicate with the TDA. Dapat pelepasan ke atau apa ke. Tapi yang pasti kalau you ada kelas, saya dah bincang dah dengan coordinator. Kita kena make it fair to the students. Dan kalau you ada kelas, kena provekan lah the attendance for the class tu. Kita tak nak kata show with the timetable. Nanti takut berlaku yang saya cakap tu. The end of the day, yang dia kerja tak dapat, dia kena jiran. Talk tak pergi, kelas pun tak pergi. Boleh macam tu So nanti hari kejadian tu just provekan kehadiran je lah. Ya, kehadiran. Kehadiran kat saya lah, insyaAllah. Okay. Tengoklah kita bincang kalau ada satu format yang you kena fulfill dengan benda tu, show kan. Benda ni tak senang je. Kalau memang betul you attend the class, memang you boleh show lah benda tu. Dan hati, insyaAllah. Clear Okay doktor, okay. Terima kasih doktor. Okay, sama. So ada apa-apa lagi nak tanya regarding the assignment sebelum I close the assignment? Pasal benda ni pertama masa singkat on the 14. You know why kita buat earlier? Barat kita tak nak buat earlier macam ni. Kita lebih suka adalah you dah bergerak dengan 2 weeks, iaitu dah cover the profession of the engineers. Dengar the talk ni lagi sedap lah. You dah dapat gambaran kan.
kita dah sembang dah sampai nak termuntah dekat dalam kelas dah kan. Tiba-tiba orang bagi talk lagi dengan model tu. Memang melekat betul lah. Tapi masalah dia kita ada kekangan daripada penceramah tu lah. Because dia pun ada dia punya task kan. So kita nak dapatkan masa freedom dia tu. Saya harap you maklum lah Kadang orang tanya juga mengapa baru mula nak bagi talk. Dia jadi macam tu lah. Okay, ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan assignment? Senang je, you senyap okey. Boleh macam tu? Rasa okey. Okey. So mana assignment dah settle, test tak perlu nak dikatakan. Test macam saya cakap tadi, ada dia bentuk dalam quizzes iaitu dalam bentuk ABC yang bersistem tu ataupun bagi essay setakat ni yang saya faham akan bagi dalam bentuk quizzes lah. So soalan semua telah dibuat sebenarnya, telah di-vet. Cuma tak nak beritahu soalan apa kan. Okey, saya stop. Untuk ni saya pergi kepada projek. Terus kita hari ni kita blast terus. And then you dah tahu dah, you nak buat apa sebenarnya. Saya lebih suka begitu, saya tak nak nanti lagi 3 minggu baru cerita dalam projek. Sekali kita jamak je. Tapi bila every class, kalau you nak tanya tentang projek, kita akan mention lagi lah kan, terang lagi. Biar kita terang banyak kali tak apa. Asal you faham dan you boleh buat. You boleh buat benda tu dengan baik So tak ada isu atau tak ada sebab lah katakan saya tak tahu tentang projek tiba-tiba dia dah siap. Dia takkan jadi macam tu Okay, nampak tak tentang projek? Okay. Nampak. This is very important for the project instruction. You tengok nampak. Tajuk dia simple aja. Kita bagi satu general tajuk supaya setiap kumpulan tu akan bergerak dengan dia punya personal punya tajuk yang dia nak ceritakan benda tu. Dia mesti melibatkan tentang awareness of role of civil engineer toward the society development. Nampak tak? Dia macam kita bagi satu tajuk yang very rare supaya semua orang boleh buat tapi boleh buat sama tapi tak serupa. Boleh jelas? Okay. So introduction the project consists of 2 part. Mesti ada melibatkan 2 bahagian Satu melibatkan documentary video, satu lagi melibatkan tentang technical report. Technical report, how you write, how you report, how you address benda tu. Because as an engineers, you are the one akan involved dengan all the documentation ni. Melibatkan RFI, melibatkan information, instruction and so on. That's why we need you go with the technical report ni. Documentary video they are more in how you address benda tu secara virtual. Secara orang kata verbal, secara orang kata physical. Benda ni you akan berdepan dengan your client, berdepan dengan the contractor, berdepan dengan the authority and so on. That's why we need this documentary videos. Tengok macam mana how you accumulate benda tu. Macam mana you sell your product tu. Boleh jelas Okay. So kat sini kita cakap student require group 5 person per group minimum dan maksimum 6. So makna dia kalaulah student saya kalau student tu ada 30 orang senanglah boleh jadikan 5 ada 6 group contohnya. Okey, atau 6 ada 5 group. Nampak kat situ? Okey. Then mesti ada kat sini lah project leader, assistant for the group and so on. Kita nak how you manage dengan project ini. Kita tak nak ada passenger or ada sleeping partners. Boleh jelas So how you communicate, dia akan related lah dengan minute meetings. Then they have how you comply all the tasks, all the assignment yang you nak gunakan untuk the project tersebut. Okay, and then about group required was a video seperti ni, and then okay duration video tu duration dia kita nak lamanya video itu tak nak lebih daripada 8 minit. Nanti kalau lebih nanti you bayangkanlah kelas kita je dekat 50 lebih. At least sekurang-kurang pun
kita paling kurang pun ada 9 lah. 9 ke atau 8 grup. Kalau semua buat lebih daripada 8 minit, saya macam menonton wayang lah. Macam tengok movie lah. So jadi untuk benda tu tak berlaku, kita bagilah, janganlah lebih 8 minit. Dan janganlah kurang sangat sampai saya tengok macam tengok iklan. You faham tak? You tahu kan iklan, kita tak sempat nak baca kan, kita semua faham apa sebenarnya yang dia nak jual, apa sebenarnya dia nak gayakan based pada dia punya body language, how dia sell, how dia approach benda tu kan. Benda tu penting kan. Dalam masa yang singkat tu dia boleh sell dia punya produk yang you faham, dia tahu benda ni bagus yang you beli. You faham tak? Itu yang dikatakan dia ada quality tu untuk documentary video tu. Macam mana iklan tu lah, saya kata bagi contoh lah macam mana how you sell the market dalam masa singkat. You know why masa singkat? Kerana iklan ni mahal. Dia kira per minute. Dia punya cost very high. Lagi lama, lagi mahal. And then waktu pun, kalau iklan itu dikeluarkan pada pukul 8 malam dengan iklan yang dikeluarkan pada pukul 11 malam, different rate. Walaupun time sama pun different rate. Because dari segi waktu banyak benda-benda yang di-consider lah. Samalah dengan you punya projek ni. Kerana dia punya weightage besar 60 markah. So please, you kena grab benda ni. Kerana dengan projek saja you dah boleh lulus subjek ni. Itu yang saya boleh bagi tahu kat you lah. Saya boleh bagi you hints lah. Dan you kena ingat projek ni saya yang mark. Dia tak ada kata lecture lain cross lecture yang mark, tak. Saya yang mark. So you tahu kan saya punya taste macam mana kan. Okay kot. Saya taklah demand tinggi sangat. Saya pun tak adalah sampai too linear sangat sampai you hantar tajuk je, tulis tajuk pun you dah boleh pass lah. Dia tak ada sampai jadi macam tu lah. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu, kalau you fulfill, you buat, you follow all the kriteria semua tu, memang insya-Allah you tak akan gagal. Insya-Allah. Kalau gagal pun mungkin you merayu lah, tolong gagalkan saya lah. Cakap ni belum berlaku lagi lah. Dia IDP adalah orang tolong gagalkan saya. Dia kata kenapa? Dia kata sepatutnya saya boleh dapat A saja ni. Tiba-tiba saya tak dapat A, saya rasa saya nak buat sekali lagi kan. So terpulang lah. Okay, jelas tak? And then kalau you tengok yang part 6 ni, dia lebih menceritakan tentang the contents of the project tadi tu lah. Tentang feedback yang you dapat. Dia feedback ni macam-macam you boleh dari segi you get from mana, daripada other source atau you pergi turun padang buat interview ke atau buat questionnaire ke. Tengok how, macam mana you punya effort, how you collect the data. This is very important. Kerana when we talk about this engineering, when we talk about project, dia should be the reality bukan satu karangan atau satu punya perception atau you buka refer the journal ke whatever somebody already done, itu kita tak panggil project. You macam buat report you melaporkan saja. You are acting as a reporter, you are not acting as an engineer. Boleh jelas I hope until 6 ni tak ada masalah. And then nombor 7 ni regarding the technical report lah. When we talk a technical report, you need to follow lah this item A until H lah. Mesti ada front page dia, ada appendix. Supaya kita boleh tahu apa laporan-laporan yang you sertakan supaya membantu atau menguatkan lagi, mengukuhkan lagi you punya project. So then scope of the job scope. Apakah scope setiap members? Orang ni mungkin dia sebagai take data, yang ini analysis the data and so on. So I hope you boleh teruskan ni. Ini kalau melibatkan statistik, kena ada project progress on dan conclusion. Boleh So kita nak setiap members tu adalah dia punya opinion, dia punya contribution and so on. Okay. So dia ada assessment project. Kalau dia tengok technical skill tu 20%, untuk psychomotor generative skill adalah 20%, and untuk effective adalah 20%. Submission project tidak selewat-lewatnya adalah pada 30 hari bulan 12
2021 iaitu pada minggu yang ke-12. Okay. Ada apa-apa nak tanya tentang project instructions? All this saya akan pass to you Nanti you baca balik, you tengok balik. Okay, jelas tak? Ada apa-apa nak tanya tentang project instruction? Doktor, group project macam mana doktor? Okay, group project. Ada link. Sekarang you nak pilih sendiri ke atau saya pilihkan? Pilih sendiri. Pilih sendiri. Okay, jadi saya cadangkan kita ada WhatsApp group. Betul tak? First come, first serve. Dia terus letak group 1, group 1, dia letak nama dia. Satu, mungkin dia ada 3 dulu kan. 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 dengan 5 masih kosong lagi. Tak apalah. And then ada seorang group lagi nak masuk, dia masuk ke group 2. Bila group 1 dah appear, dah bagi tahu dekat dalam WhatsApp tu, dia akan copy balik yang 1 tu, dia letak nombor 2 pula. Ini group 3, group 4, 5 supaya pastikan semua group tu ada dia punya nama dia dan orang lain yang tak kenal ke, dia boleh slot dekat mana-mana group yang dia nak. Itu pandangan saya. Tapi kalau you dah ada you punya orang 5, you masuk je, katalah you tunggu je, tengok group 4 dah keluarkan dah. Kan, mungkin dia kurang 2 orang, kurang 1 orang. Tapi you tak nak, you punya dah cukup dah 6 orang contohnya. So you masuk ke group 5, terus letak je 6 orang. Nanti orang lain nak masuk group, selepas you mesti jadi group 6. Faham tak benda ni? Setiap kali you hantar dekat WhatsApp tu, pastikan you kena copy balik lah yang sebelum tu. Lepas tu baru you ikut yang bawah tu. Supaya kita takkan tertinggal. Ini maksud saya. Jelas tak? Jelas doktor, jelas. Jelas. Jadi kita boleh tahu. Jadi semua orang, kerana semua pelajar ada dalam grup tu, grup WhatsApp tu. Jadi dia tahulah nama dia ada ke tak ada ke, atau dia akan tengok mana grup kosong, dia hello lah. Katakan dia tengok grup 3 nak perlukan 2 orang lagi. So dia pun call yang grup 3, you tak ada orang lagi ke? Saya offer diri. Boleh tak? Kata okey je, terus masukkan nama dekat dalam grup 3 tu. Copy semua and then masukkan nama, paste balik. Copy paste je kerja you untuk nak upgrade benda tu. So bagi mereka grup yang dah penuh, dah tak payah buat apa-apa, orang lain akan copy paste sampai kita nak tengok sampai berapa. Dia macam saya cakap tadi, paling minimum pun kalau 55 orang pelajar, paling minimum pun mesti ada 11 grup, betul tak? Kalau satu grup ada 5 orang. Tapi kalau you boleh buat semua 6, lagi kecil lah dia punya grup tu. Itu cadangan saya. Atau saya sendiri bagi grup kat you. Saya ada senarai nama, saya bagi je. Saya bagi senarai nama, saya belas senarai nama, saya kata nombor 1 sampai nombor 6, grup 1. 7 sampai 12, grup 2. 13 sampai 18, macam ni. Contoh. Terpulanglah. So, you bolehlah berdiskus bersama you, muzakarah dan sebagainya, pilih yang mana yang terbaik. Saya rasa kita report ni satu benda yang betul-betul akan membantu you lah. Yes. Okay, macam mana suggestion you? Boleh, tapi macam mana orang tu nak tahu yang kumpulan mana yang kosong untuk dia nak masuk? Betul, dia tu update. Biasanya tak tahu, saya punya pengalaman, kalau saya buat Google Form, saya je boleh tengok Excel tu kan. Orang lain tak boleh tengok. Boleh? Okay, kalau dia boleh buat yang boleh, lagi cantik, saya lagi suka. Jadi kita boleh tengok benda tu. Okay, itu lagi cantik. Memang dia alu-alukan lah. Mantap thank you. Okay, cadangan yang bagus. Okay, ada lagi? Setuju, doktor. Okay, setuju. Okay. So, setakat ni
kita belum lagi ni belum lagi memilih kita punya class rep. Okay, siapakah di kalangan you yang akan offer diri sebagai class rep? Atau you belum ada keputusan lagi, nanti dalam grup WhatsApp you akan bagi. Kalau dia class rep, you kena letaklah nama dia, mesti dia kan class rep tu, nama, dia punya nombor telefon, dia punya email lah. At least 3 ni pun dah okey kot bagi saya. Jadi senang lah, apa-apa benda kandai kata yang saya tak boleh nak masukkan, ada problem ke apa-apa ke, bolehlah dia bantu. Bagus class rep ni maknanya biasa lecturer akan lebih kenal dia lah. Kebaikan kenal ni makna dia masa masuk markah bukan kata tamat markah. Maksudnya kalau tengok markah dia teruk, mungkin 2-3 kali tengok macam mana dia boleh teruk contoh lah. Contoh. So okay. Boleh class rep nanti later on you select. Nanti you bagi dekat dalam group. Boleh macam tu. Hello. Sekejap aja. So dah apa nak tanya lagi tak berkenaan dengan projek? Ada masalah tak? Projek sama They have a rubric juga. Kalau you tengok dia punya rubric similar macam assignment, sama tapi tak serupa lah because dia punya weightage dia berbeza kan. So you boleh tengok lah dia projek punya rubric lah. I show you. Doktor, Ya. untuk kelas rep saya cadangkan Muhammad Nazmi Imran, Doktor. Okay, so Muhammad Aziz Imran. So ada yang bangkang tak? Maksud ada tak orang yang kata tak Tak setuju? ada. Tak ada setuju lah. Okay, nanti Muhammad Aziz Imran tolong tak kira lah you nak WhatsApp personal kat saya ke atau dalam grup ke, bagi you punya butir yang saya cakap tadi nama penuh, you punya nombor telefon sama you punya nombor email lah. Kadang-kadang ada benda yang berat ke, tak boleh nak masuk ke apa ke, kita emailkan ke and so on lah. Boleh? Okay. So kalau you tengok ini, you dah tengok dekat slide yang saya share ni. Nampak tak? Tak. Tak ada? Tak nampak? Tak nampak. Nampak, Doktor? Tak nampak? Doktor tak share. Oh, saya tak share. Saya rasa macam saya dah share. Okay, sekarang nampak tak? Nampak. Okay. So nampak? Semua sama. Cuma beza dia dekat weightage ni. Okay. Dengan score given, saya bagi contoh lah. Kalau you dapat format 5 and then they get the 10 lah. Okay, pasal dia ada weightage dia 2. 5 kali 2, 10. Kalau weightage dia yang ini 2. Okay, kalau kita tengok dari segi konektif ni, kan saya kata kita ada 20, betul tak? 20 untuk C, konektif ni. 20 untuk P ni, psikomotor. 20 untuk A ni, okay, efektif. So makna dia yang saya kata 20-20 ni ada. So isi aja benda ni. So semua dia ada bagi. Dia punya markah dia. Boleh So punctuality memang biasanya adalah kat sini nampak. Dekat efektif ni lah. Nampak yang pertama ni, nampak 2 markah tu. Buat punctuality 100%, okta, project and so on. Okay. So you baca dia punya isi ni. You pilih lah you nak duduk di kolom yang mana untuk you punya markah. Saya tak explain lagi kot sama macam tadi cuma dia punya content dia berbeza lah, itu sajalah. Okay, jelas tak untuk projek? Okey. Okay. So ada apa-apa nak tanya? Dia projek ni tak berhenti sampai ke sini Nanti bila you nak buat dalam proses, dalam progress tu boleh bertanya lah. Tengok how genuine dia punya projek dan sebagainya. Tak nak dah hantar baru nak tahu benda ni okey ke tak okey ke, rasa macam dah too late lah. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya tentang projek? Doktor, minta tanya projek ni dia ada contoh video tak? Untuk Atau memang kena buat kreatif sendiri je?
Saya sebenarnya saya lebih suka you creative theory. Bila bagi contoh video, sebenarnya kita tak ada macam benda ni, video ni kita tak ada kata rigid tau. You mesti benda macam ni, no. Because we are the engineer kita biasa bergerak based on the site condition. You know site condition iaitu walaupun kita design pipe air tu lurus, duduk di sebelah jalan, bila kita excavate tiba-tiba kita jumpa boulders. So kita tak akan blast boulders tu the cost for blasting and then batu tu hancur, kita kena remove dia, cost for removals, ada transportation and so on ke dumping area, pakai permit lagi, and then benda tu dah berlubang, you kena import pula tanah, beli tanah pula, nak compare and so on. No, we never do that. The best we are go for the realignment. Okay. Apa sebenarnya moral of story yang saya nak bagi tahu kat situ? Different type of the cases or different type of the projects, dia akan mencerminkan satu benda yang berbeza. Dia tak akan jadi rigid kata video ni mesti bentuk macam ni. Mungkin dia sesuai lah untuk masalah peparitan contohnya. Untuk kes-kes peparitan yang you nak tackle tu. Tapi tak sesuai untuk masalah bangunan, tak sesuai untuk masalah jalan. You faham maksud saya? Sama tapi tak serupa. Saya tak nak nanti, saya takut video tu akan mengongkong you dari segi punya innovative and so on lah. Dia punya effective and so on. Bagi saya, it's good you ada independence lah. Ini pandangan saya lah. Okey, faham betul. Terima Kami kasih. pernah lah cuba nak tolong student, sebenarnya kita bunuh student tu balik because the end of the day, student dia nak buat lain aja, dia ada creativity. Cara dia cakap, the way dia ni, okay. Tapi tengok, asal dia punya content lebih kurang similar macam ni. Rupanya because dia follow the previous video, hanya content itu. So dia kata, kena pastikan ni lah, mau dapat ni. Boleh insyaAllah Faham doktor. Terima kasih doktor. Sama. So ada apa-apa lagi nak tanya regarding the project? Pasal kita nak start juga, kita punya chapter chapter 1. Orang kata kalau tak dapat habis pun dapat baca tajuk mungkin okey kan? Okey. Okay. So anything regarding the project? Setakat tak ada. Takat tak ada. So for me, I dah rasa dah cover the whole set of the RPP. You dah nampak dah gambaran tu. Cuma our duty sekarang untuk nak go through sajalah the chapters. Cuma saya lupa saya nak tunjuk dengan you the planning how kita firm with the schedule supaya you boleh nampak lebih jelas bila exam, bila ni saya show you ni. Nampak lagi saya tak share lagi. Okay, nampak tak? Nampak tak project planning ni? Nampak? Okay. So you tengok. Okay. Yang merah ni adalah orang kata tarikh-tarikh penting lah waktu-waktu penting lah, waktu optimum lah yang you tak boleh cuai, yang you jangan terlepas pandang. Pertama sekali iaitu pada 14, 19, 10 ni pukul 10 pagi professional talk. Boleh clear? Ini dah dimerahkan. And then untuk minggu ketiga jangan lupa dengan your assignment. You did it on the 28th. Okay. These are 28, so I need to change the rubric tadi 23rd to the 28 lah. Make it fair to you tidak ada double standard. Okay, and then untuk week 4 we still cover the end of the chapter 2, but the test we cover chapter 1 and chapter 2 lah. Okay, kalau kita tengok sini sampai ke 3 minggu chapter 2 are too long. So kebahagiaan kot. Tapi kat situ lah duduknya test 1 tu. Okay, and then cover with the chapter 7. Okay, bila masuk minggu ke 9, okay, kita dah cover almost chapter 4, then we go for the test 2 lah. So makna dia test 2 ni tidak akan ada chapter 5 and 6. 5 and 6 akan lebih kepada contribution you dekat dalam project ni siap nanti lah.
Sebenarnya project dia cover semua, semua chapter. Cuma chapter 5 and 6 tu assessment tu hanya dekat dalam project tu sajalah. So test tu on the 10 December lah. And then last project due. Okay, clear tak benda ni? Dan benda ni kita akan update lah kalau ada any changes ke whatever, kita akan maklum dengan you lah. Kalau boleh kita tak nak membebankan pelajar lah. Kita tak nak kalau boleh dia bertembung dengan test yang lain lah. Itu yang we try to give you earlier. Make sure on that date ni everybody free lah untuk sit for that test, especially test lah. Dia tak nak nanti dia kata masa test ni saya ada test lain, ada ni bagi masalah lah. Okay, clear tak? Faham. Okay. So kalau okay, and then we go for our ni lah. Ada apa nak tanya? Last call before I start with the chapter 1. Any questions regarding the project, the assignment, the quiz, the test? Any questions? Tak ada. Tak ada Okay. So boleh kita start dengan kita punya chapter 1 yang melibatkan yang dikatakan the engineering profession. Okay, you punya profession lah ni. Okay. So sekarang ni kalau saya buat dia, okay, bergerak tak slide tu? Dia tunjuk tak tentang what is the engineering? Tak bergerak. Tak bergerak. So maknanya saya pun tak tahu apa masalah dia. Makna dia saya terpaksa tunjuk dalam bentuk slide ni lah. Yang ini bergerak kan? Dia tunjuk what is the engineering, betul? Betul. Okay. So yang ini very common punya soalan yang dikatakan apa itu engineering. Kalau you tengok kat sini ada yang mengatakan bahawa engineering adalah application for the scientific and the mathematical principles. Kalau you tengok dalam engineering itself tu dia ada unsur sains yang mana lebih kepada macam physics or chemicals. Biologi ni dia lebih jurus kepada medicine. Tapi roughly the engineering dia merge with the physics lah majority yang paling banyak. Tapi tak apa, dia science plus with the mathematical. Because boleh dikatakan the majority we need to calculate. Because kita tak ada pakai orang kata take from the sky and so on. Okay, even though the measurement yang kita buat pun we need to calculate lah. Dan there are not too rigid punya formulas lah. There are formulas yang common formulas melibatkan kerja kali, campur, tolak, bagi dan sebagainya. Cuma dia punya term je lah berbeza. Contohnya let's say kata you nak kira Q for the drainage system, for the catchment. You dah tahu dah Q untuk drainage adalah Q equal to 1 over N, A, R power 2 over 3, S power 1 over 2. These are melibatkan matematik lah kita kata. Because you want to get the A is the area. Area dia back to the basic mathematics lah. Kalau dia R square, panjang kali lebar macam tu. Boleh insyaAllah. So and then with that, there are along with that experience, judgement. Experience ialah bila you buat benda yang berulang, dia jadikan dia experience. Kenapa benda yang sama tapi tak serupa? Contohnya kalau you pernah buat sebiji rumah, banglo, I bagi plan yang sama sekalipun, tapi bila you buat di tapak yang lain, dia akan berbeza dari segi foundation at least. At least pun dari segi foundation mesti berbeza. Katakanlah yang sini tanah dia tanah gambut, yang sana itu tanah laterite. Tanah gambut, you know, dia peak soil, so dia tak boleh stand. Kalau yang laterite itu dia boleh stand with the footing. Tapi yang ini you kena change to the piling for the deep foundations. Nampak tak? Sama tapi tak serupa. So dia be the experience, pengalaman, and then we have judgement. How you judge benda tu, how you decide benda tu. And then some there be a more in the common sense, practical purpose, design or so on. Common sense yang memang you boleh nampak benda tu dia punya muhasabah dia. Okey, Kalau you rasa contohnya bolt and nut, bolt and nut.
untuk menentukan the size of the bolt and nut tu, untuk you nak anchorkan the structure tu, you boleh nampak. Tak mungkin the bolt punya size tu similar, the biggest as the elements punya components tu kan. Kan dia takkan jadi macam tu. Jadi benda tu yang jadi kita kata dia be a very common sense lah. Boleh nampak dia punya balance, especially on the trusses and so on. Itu makna dia. So dia kata while sense along given the understanding works, okay, dia kata engineering I also understand the problem solving and so on. Macam saya cakap tadi lah. When kita kata there be a engineers, there be a problem solving. So problem solving so on that problems, and then dia akan relate lah dengan design and so what lah. Kan, that's why bila kita kata engineering ni, dia we cover lah with the civil engineers, mechanical engineers, electrical engineers. Who are the engineers? There be we call it family engineering ni. Boleh? So yang word daripada Albert ni, dia kata apa? Scientist investigation so already is a engineer trade with the naval base. Boleh? Clear tak benda ni yang kata engineering? Boleh? Jelas Senang je, senyap okey je. Okay, and then kalau you tengok what is in the accreditation board of the engineering and technology define the engineering. Kalau you tengok dia kata kat sini apa? Dia kata profession, knowledge of the medical and the science, macam saya cakap tadi, dia be against with the study, experience, practice, and then how you judge, and then how you utilize the component tadi tu, make it more economical, dari segi dia punya apa, fokus sesuatu part yang you nak buat tu bersama dengan dia punya benefit dia. Benefit dia yang profit lah daripada apa yang kita laksanakan benda tu. Okay, these are the engineering. Okay, and then kalau katakan engineering is a art, dia kata apa, dari segi dia punya functions untuk nampakkan dia lebih genuine, lebih jenis benda tu. Kerana kita ni adalah mengotakan impian arkitek. Sebab itu kalau you tengok arkitek ni, kalau bangunan tadi semua orang kata, oh ini arkitek mana yang design ni. Tapi kau tengok kalau bangunan teroboh macam mana? Engineer mana teroboh betul lah, ni supervisor mana, engineer mana ni. Yang kat tapak ke, oh engineer mana lah, siapalah engineer yang design ni. Collapse benda tu. So boleh dia actually because architect are more in aesthetic, so dia akan buat lah, dia nak macam umbrella ke, dia nak macam benda tu dalam bentuk yang nampak unik lah, kita kata unik. Biasa architect are more in the client satisfaction lah. Dia akan suka serve the clients untuk apa, sesuatu inovasi atau reka bentuk bangunan dan sebagainya, supaya untuk memudahkan marketing bangunan tu boleh dijual rumah boleh dijual, office boleh dijual and so on. So dengan nak dapatkan benda tu, you need to good in the dia kata kat sini dream, kita kata dia punya aesthetic value lah. Kalau dia tengok, kalau architect tak ada aesthetic value ni, semua rumah bentuk kotak ada macam rumah Doraemon, saya rasa mungkin agak tak menarik lah. Kalau dia tengok sekarang ni rumah pun dah macam-macam kan. The best I punya suggestion kalau you ada ke lapangan dan boleh pergi, go to the Cyberjaya lah. Masa saya buat smart school di Cyberjaya, memang kita punya drawing semua submission mesti melalui through with the Cyberjaya view. So dia tengok you punya bangunan mesti nampak bangunan yang unik lah. Macam sekolah smart school yang saya buat tu memang unik lah. Dia punya dinding wall dia tu, ada wall yang technically tu besar, wall tu kita memang sengit kan, dan daripada jauh nampak dia tergantung. Benda tu masa tu IMSRE memang sakit kepala lah. Saya nak letak stiffener untuk nak support the wall yang sengit tu, sengaja dibuat sengit Kenjong. Dia tak nak, dia disagree because dia kata saya tak nak nampak macam dead element, dead wall macam ada hole. Di hole atau dipegang. Kita nak macam dia tergantung. So kalau you tengok memang bangunan di Cyberjaya memang banyak benda-benda yang unik lah. Kalau contohnya kalau you tengok TNB substation pun sebenarnya dia flat roof saja. Tapi kalau you tengok di Cyberjaya dia punya bentuk dah macam kapal angkasa lah.
You tengok. Dia nampak lah benda-benda yang unik tu. Boleh And then kita boleh jaga engineer is a approximation. Kalau kita tengok dia more in the solve the engineering problem. Kalau kita tengok macam contohnya boleh straightforward. Okay, kita tengok katakanlah banjir for example. How you want to protect the banjir? Macam mana you nak solve the problem for the banjir? Katakan bila hujan, kawasan tu flooded. Macam mana you nak solve benda tu? Then dia akan related with the mathematics, how you calculate the catchment, how you calculate the flow, macam mana dia punya capacity dia and so on. Dia akan lebih kreatif lah untuk nak membuat sesuatu decision making, iaitu keputusan. Boleh tak ni? Jelas tak? Semua senyap aja. You masih ada di sini lagi di alam nyata Jelas. Okey. Ada tu. Jelas kan? Takut dia sampai langit ketiga. Okay. And then kita teruskan. Boleh juga kita say that engineer is a part of the measurement. Measurement, estimation and projection. Biasanya measurement benda yang very straightforward. Iaitu kita kalau dia melibatkan air, we call that as how we measure the quality air lah. You ambil sampel tu, you get the chemicals untuk dapatkan apa sebenarnya benda yang ada dalam air. So dekat situ you boleh judge air tu sesuai tak untuk buat water treatment and so on. Then you start the estimate dan buat projection. Projection is very important. Kenapa? Bila kita membina satu water treatment plant for example, after you decide, you kata based on that capacity air, you dah estimate apa semua, yang mana sungai ni dia tak akan kering lah. So you akan jadikan dia part of the intake, dia punya source untuk you buat water treatment plant. Dengan harga berjuta tu, you buat dia punya aerator, dia punya backwash dia punya filter and so on. Dia punya dosing, alarm and so on. So you need to know the water quality. So then you need to measure. Kalau measure then you can estimate sungai tu berapa lama dia boleh cope capacity dia untuk nak survive bagi masyarakat air untuk you buat water treatment plant. Yang best sekali you kena buat projection. Dia adalah dia punya calculations dia untuk you buat projection for in future another 10 years or another 20 years. Okay, clear tak benda tu? Jelas tak? Boleh So these are the more in the study lah, the parameters and so on lah. Saya kena tahu benda tu dia punya section and so on. And then begitu juga engineers yang melibatkan modeling and simulation. Biasanya modeling and simulation ni biasanya kita nak mereka cerita satu benda yang new ataupun dia kerja-kerja forensik. Contohnya yang banyak saya involve kerja-kerja forensik lah. Let's say they find out bangunan ni dah more than 20 years. So kita tengok ada crack sana, ada crack sini. Dan dia nak kita judge actually adakah dia nak tahu integrity of the building. Dia kata agak building ni selamat tak? Agak-agak another 10 years bangunan ni roboh tak? So how we know? Okay, kita minta record the drawing. So dia kata bangunan yang dah more than 20 years. Kat mana nak dapat drawing dia? So what to do? Then we go for the modeling and simulation. How to do the modeling? You need to get the raw data. You perlu dapatkan data. How to get the data? Then we started do for the some testing. For example, we go for NDT punya testing. Apa itu NDT? Non-detected test. What do you mean the non-detected test? You buat test without you disturb the structures. For example, you want to know the concrete punya hardness, then you go for the ribbon hammer. You go for the UPV. You coring. Go for the compression and so on. Okay? Benda-benda tu yang we call that as a NDT. Yang you tak disturb the structure. Kalau kolom tu you tak ada orang kata potong tiang, bawa pergi lab buat testing. Dah bangunan tu tak ada tiang pula. Lepas tu tengok tiang ni okey. Replace balik. Dia tak jadi macam tu. So apa yang kita buat, kita get all the raw material tu untuk kita boleh key in dalam software. Kalau software dia want to know. Kalau konkret grade berapa, kalau cover berapa dia punya tebal. Kalau besi berapa batang dia punya reinforcement dia, berapa dia minta untuk reinforcement, apa type dia, my steel,
high heel punya besi ke, R ke, Y ke, T ke, H ke, benda-benda tu concern. Then you masukkan dalam software, baru you boleh buat modeling and simulation. Baru you nampak bahawa bangunan ni selamat tak untuk nak duduk. These are the engineers. That's why I cakap, nanti later on bila you keluar as engineer, maybe you are the part of the consultant yang akan buat design-design ni, atau you are part of the contractors yang akan mendirikan bangunan-bangunan ini, atau you are part of the authorities like JKR or JPF or IWK yang mengawasi, yang memastikan semua bangunan-bangunan dapat dibuat dengan baik, yang betul, accordingly as per spec, as per plan and so on. Or you are the part of the supplier, you have the very special material or special technique or special technologies to make it the successful punya construction. Maybe you are the part of the suppliers, or maybe you are the subcontractor, or so on, etc. Kalau nak cerita panjang, Itu modeling. And then the engineers are also about the communication and delivery. These are very, very important. Communication. Because communication either by word or by body language, atau by verbal, or by phone or by WhatsApp or so on. This we need to very careful in terms of the communications. You know why? Because you need to make sure bila you berdiscuss ke, or bercakap ke, or orang kata bermuhasabah and so on, kan, bermuzakarah ke, mesti pada satu platform yang sama, atau pada satu, kita call that as pada angle yang sama lah. These are very important lah. And a different angle to be a different scenario or different situasi. Boleh? So macam cakap, I cuma elaboratekan benda tu atas kepentingan dia, untuk you lebih faham, lebih jelas benda tu. Ayat sebenarnya ada dalam slide, yang mana you boleh baca with your own. Mungkin you baca, you akan lebih faham, atau dengan you baca menyebabkan you tak faham, dan diharap dengan apa yang cakap you lebih faham. Daripada tak faham jadi faham. Okey, boleh tak macam tu? Jelas Jelas. Okay, so saya teruskan. Saya senyap senyap semua okey And then dia kata ini is about the innovation. Innovation is very important lah. Kerana ada some benda tu kadang kita nak addresskan dia, dia memerlukan inovasi, memerlukan innovations. Dari segi dia punya proses, dia punya development, dia punya teknologi, pasal nak apply with the existing technology semua, mesti ada inovasi. Supaya mudah faham, mudah dikenali dan mudah dibuat, mudah dipraktis, yang paling penting lah. Iaitu kita nak apa, lebih senang. Kalau saya suka guna ayat friendly user. Apa guna you buat sesuatu benda yang orang tak faham, nampak macam you hebat. Tapi dengan ketidakpahaman itu menyebabkan orang suka dan orang back to the square. Orang tak guna pakai, orang tak praktiskan. So you rugilah, tak jadi sama akhirat lah. Tak jadi ilmu yang dimanfaatkan. So biar benda tu simple, mudah dipaham. That's why we need the inovasi. Supaya benda tu lebih jelas. Benda tu boleh nampak. Sama ada dia boleh bentukkan inovasi tu dalam bentuk mapping ke, bentuk coloring ke, bentuk laying ke. Supaya bila orang nampak benda tu lebih jelas. Orang terus boleh to the conclusion. Orang boleh nampak, oh ni kawasan ni. Contohlah, kalau you katalah plant a swamp, you colorkan dia kawasan kawasan merah, and then kawasan biru adalah kawasan field. Kalau dia nampak warna merah terlalu banyak, dia kata apa? Kawasan ni banyak, kita kena potong tanah tu. Tahu tak? Kalau dia nampak biru pula banyak, oh kawasan ni kawasan valley ni. Memang banyak ni, kos tinggi nak buat bangunan ni, pasal banyak nak kena fill ni. Pasal dia dah macam gaung dah ni. Pasal kita tengok, biru dia untuk kawasan nak fill tu memang terlalu banyak. Color biru tu. Nampak tak? These are required inovasi. Contoh, macam mana dengan dia tengok je benda tu, dia beri satu gambaran atau information, dia punya proses and so on. Boleh dari segi material pun sama, macam mana you menginovasikan material tersebut. Biasanya kalau you biasa tengok Maharaja Lawak lah, dia banyak buat benda-benda inovasi tu.
Contohnya dia baginya penyapu, okey, macam-macam dia buat. Boleh buat penyapu, dia boleh jadikan benda tu macam gitar. Dia boleh jadikan benda tu sebagai batang mikrofon. Yang penyapu itu dia boleh jadikan pendayung. Nampak tak? This are we call as a inovasi. How you adjustkan benda tu. You devicekan benda tu. Boleh InsyaAllah. Okay. And then kita ada juga aerospace engineering. Kalau you tengok dia more in mechanical side. Dia pun sama juga. Dalam aerospace ni pertama dia akan melibatkan research macam mana dari segi dia punya shape tu supaya dia boleh turus, dia tak ada tahan angin, soal menyebabkan sebagainya. Dari segi design, dari segi dia punya construction dia, and then testing dia, kerana apa, dia mesti tahu di atas masa dia terbang tu macam mana dengan dia punya air pressure dia. Dia kena select the materials yang sesuai dengan air pressure tersebut. Kalau dia kata layak untuk alloy ke whatever ke, okey, macam mana dia punya thickness dia, macam mana dia punya mix material dan sebagainya. Itu kalau untuk yang melibatkan tentang aerospace engineering. Kalau melibatkan biomedical engineering, dia akan banyaklah melibatkan tentang bakteria, melibatkan all the teknologi yang involved with the life science punya perspektif. Okay, sebab itu dia tengok you are condition yang macam mana. Sama nanti bila kita dah go through semua all the type of this punya engineering ni, baru kita duduk dalam civil engineering, apa yang kita boleh manfaatkan as a civil engineering untuk nak menyelesaikan semua masalah yang ada berkaitan dengan kita tu. Dengan satu benda tu. Daripada pertalian dia. Okey, begitu juga dengan chemical engineering. This is very important also. Bukan saja chemical engineering kita tahu dia on the food punya, untuk makanan, untuk mechanical, body part and so on. Tapi the chemical engineering also dia bantu dari segi civil engineer. Contohnya dari segi environment. Dengan kita ada chemical punya function, chemical punya reaction, kita boleh tahu dah air tadi tu selamat tak untuk diminum. Air tu apa kita boleh buat dengan air tu. Itu kalau air. Kalau konkret sama juga. Dengan ada chemical punya engineering ini, kita boleh tahu dah konkret kita. Kalau kita nak buat jambatan for example, kita nak buat wharf dekat airport, dekat port dia punya dolphin ke, dia punya wharf ke, benda tu semua dia terdedah dengan air laut. So apa jadi air laut kalau dia attach dengan our concrete? Itu akan berlaku deterioration, betul tak? Iaitu alkali silica reaction. How we know that? Based on the chemical engineering. They will be affected. Then you know, we design as a RC design. Orang kata lebih sustainable, lebih economical, boleh tahan more than 100 years. But when you go for the sea sand, macam mana? Pasir laut, pasir laut. Then you bar with the corrosion, and then your concrete will be a peel off. Nampak tak? This is how the important in the chemical engineering. Tapi kita kena suitkan lah with our punya discipline, our punya practice kan. Jangan kalau chemical itu nak suitkan dengan food ataupun culinary, dia akan melibatkan lah tentang masakan. Kalau campur ini macam mana nak, daripada pedas berasa manis sampai jadi 3 rasa, ikan 3 rasa, dah makan kan. Ada dia rasa masam, rasa manis. Okay, boleh. And then computer engineering, so you dah tahu dah, kita disupport oleh electronic device, okay. And then kena adalah dia punya prototype oleh computer software and so on lah. Benda ni dia upgrade lah benda tu. Masuk yang biasa yang popular adalah Microsoft ni. You know Microsoft Brigade Okay. So these are all the engineers. Termasuk electrical engineers yang macam I mention tadi, termasuk dengan electronics engineers, semua ada contribution for the social, for the human, pada masyarakat. Cuma dari segi part-part dia berbeza lah, disiplin.
environmental engineering, boleh semua kita kena kawal. Kalau tidak nanti semua ekosistem akan fail lah, atau ekosistem akan mati and so on. We will suffer lah. Begitu juga mechanical engineering, you dah tahu macam saya cakap tadi dengan sistem clamping, sistem gear, sistem hydraulics, dia semua in the mechanical engineering. Dan dia akan terlibat juga lah dengan maintenance. Why we put the maintenance? Because in the mechanicals, they have a wear and tear. Benda yang hari-hari pusing, lama-lama dia akan walnut, dia akan terhakis, lama-lama yang kat situ perlukan maintenance. Okay. So begitu juga kalau you tengok dengan metal engineering, resource engineering, semua samalah. Kalau cerita pun nanti muntah you. Sama macam resource engineering, dia based on the nature punya resources, how the raw material to come. So I have the engineering. Okay, that's it. Untuk yang dikatakan engineering tadi tu, salam pengenalan untuk yang dikata professional of the engineering ni. Do exercise ni you tak perlu nak buat. Cuma siapa aja nak buat lah. Cuma tak ada makar kan. Kalau you nak tahu lebih detail, adakah you faham tak apa yang saya cakap tadi tu? So kalau you faham apa yang saya ceritakan tadi, mana dia you boleh jawab ketiga-tiga soalan ni. What do the civil engineer do? What skill and quality should the engineer have? How will you contribute to society as a engineer? Masa you boleh jawab kot, pasal saya dah explain dah tadi tu. Kat mana pertalian dia, kat mana dia punya contribution dia. Kalau pentik satu je, kalau chemical, kita dah cakap lah kan. Pertalian ni kat mana? Dekat kita punya how we decide the water quality. How we decide for the laying of pipe laying. Kalau kita tak melibatkan dengan dia punya resource dia, source dia tu, raw material dia, thickness dia and so on, untuk dia boleh sustain dengan dia punya, dengan pressure tadi tu. Supaya pressure tak burst, dia tak bocor and so on. Okay, clear tak? So saya tak nak ambil masa you lama pada hari pertama. Saya ingat saya stop dulu sampai sini. Kerana selepas ini kalau you tengok, kita akan terus bergerak kepada civil engineer. Masa ni kita dah tak ada cerita general lagi. Kita terus zoom with the civil engineers. Kita ceritakan apa sebenarnya senior engineer buat, apakah contribution kita, apa yang kita boleh bagi dengan throughout with the civil engineers. So ada apa-apa nak tanya setakat ini? Okey tak? Ada yang tak faham? So far okay, Prof. So far okey. Okey. Bila you faham benda tu, kita dah to the end. Kalau tak ada apa-apa, saya tunjukkan QR code dulu. Semua you scan to get the attendance. Kalau tak boleh bagi tahu, saya akan tanda secara manually lah. Sekejap saya go for the attendance first. Doktor, yang exercise ni doktor, Okay. yang exercise ni doktor nak dalam bentuk infografik ke ataupun dalam bentuk AC? Untuk yang mana? Yang exercise satu ni. Oh tak, exercise satu ni oleh kerana kita dah bergerak dah dengan quiz, kita dah bergerak dengan assignment apa semua. So saya tak naklah membebankan pelajar. Saya nak macam group exercise ni, maksudnya bila you dah ada grouping you nanti, you come back dengan this question, you berbincang among you. Apa sebenarnya yang dikatakan sebenarnya ni? Kadang-kadang apa yang you faham, your friend tak faham, dan apa yang your friend faham, you pun tak faham. Dan mungkin kedua-duanya tak faham, then they come back to saya lah. Saya akan explain balik benda tu. Kenapa? Dengan bertanya soalan ni lah yang membawakan bahawa you faham atau you tak faham. You maksudnya, macam mana nak tahu you faham tak faham? Cara dia itulah, bagi soalan, you boleh jawab, mana you faham lah. Kalau you tak boleh jawab, mana you tak faham lah. Then bila you tak faham, then come back to saya dan saya akan jelaskan lagi sampai you faham, insyaAllah. Boleh macam tu. Saya tak nak jadikan ini satu task untuk you, nanti jadi membebankan. You kena buat benda ni secara proper, secara formal, then of the day no marks. Saya rasa macam tak sesuai lah. It's good, these are you punya initiative lah. Sebenarnya sedikit banyak benda ni akan membantu you untuk sharpen lagi dengan you punya chapter 1 ni, supaya insyaAllah mungkin dia boleh membantu you untuk menjawab test 1.
Kalau dia tak faham lagi saya tak tahu agak. Boleh. Saya kata soalan lebih bergerak lebih macam like the open ended lah. Yang you boleh you kena faham lah sebenarnya benda tu. Okey. Jelas tak? Doktor, nanti tu nota akan di-upload kat author kan? Ya. Itu nota bagi chapter. Nota saya dah letak. Tak boleh buka Oh, tak. Oh, kerana author tak dapat buka sekarang. Okay, thank you Okey, doktor. tak apa. Author tengah problem. Tak apa. Kalau sama lah. Sebab itu saya tadi ada yang pelajar yang saya tukar je link WhatsApp supaya semua pelajar boleh. Jadi saya nak masukkan dalam author tak boleh. So siapa yang baru join saya kena paste supaya diorang boleh join lah. So tak apa dia tengok. Mungkin saya boleh bantu, saya akan bagi dalam WhatsApp ke. Tengok macam mana. All the benda yang you nak. So kita pergi kepada attendant Sekejap saya buat dia section line. 4 to 6. Sorry I guna masa you sikit. 6. And then okay, we go for the QR code lah. Alamak. Okay. So minta you scan for the attendant. Saya okey, nampak tak? Okey. Saya boleh tengok tak QR code? Boleh tak scan? Doktor tak nampak. Tak nampak? Tak nampak. Share tak nampak Keluar ni. Doktor share lain. Ya, saya share lain. Okey, sekejap. Ada share ke ni? Apa yang nampak sekejap, saya stop the sharing. Saya go for the entire screen. Sebenarnya saya suka entire screen ni. Okey. So kan kalau saya bergerak kat sini. Okey, saya nampak tak? Nampak. Okay, good. Maaf lah, macam saya cakap tadi lah, sebenarnya subjek ni membosankan lah. Especially on the evening lah. Yang petang lagi ngantuk lah. Kalau dapat tidur lagi sedap lah sebenarnya. Satu terlalu petang, 4 sampai pukul 6. Besok kelas untuk section 8 terlalu pagi pula, 8 sampai 10. As a student selalunya dia tak suka terlalu pagi dan dia pun tak suka terlalu petang lah. Betul tak? Okay, nasib baik tak malam lah. Malam lagi teruk lah. So ada apa-apa nak tanya setakat ni? Setakat ni tak ada doktor. Okay, kalau setakat ni tak ada, so saya ingat saya sudahi benda hari ni setakat ni. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung. So makna dia between tu you akan jumpa talk. Okay, make sure you follow the talk tu. Mungkin kalau ada apa-apa macam mana nak masuk ke apa semua, mungkin masa dalam WhatsApp group kot akan info-info tu akan dibagilah. Lebih mudah daripada bagi author, nanti tiba-tiba you tak dibuka pula macam hari ni kan, dia tak dibuka lagi yang masalah. Mungkin saya letak two-way kot the notes pun saya bagi dekat WhatsApp group lah supaya tak ada masalah dari segi author kot. Boleh macam tu
Okay, so mungkin ada di kalangan yang tak boleh scan attendance, kena maklum dengan saya akan tanda secara manual loh. Kalau tidak nanti consider dia tak datang pula. Dan dia tak terputus hanya hari ini, sekiranya tiba-tiba you ada masalah ke apa ke, dia boleh PM saya lah dalam grup ke atau you segan kat grup secara peribadi ke terpulang lah. Yang penting we can solve the problem, itu yang penting. Boleh macam tu.